Rabbi syarih sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Ilahi. Kini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk berada di rumah Allah yang sudah lama sunyi, yang kita tinggalkan, yang kita rindui, dan ya Allah masih beri kita kesempatan panjang umur dan diberi kesehatan dan diberi ruang dipilih berada malam ini, malam pula dah. Petang ini untuk tengah hari ini untuk bersama-sama menyambung sikit ibadah kita. Okey, ibadah yang sudah lama kita tangguhkan melalui cara live. Mungkin surah dibuat ke online? Tak ada. Tak ada. Okey, maknanya kita bersemuka merupakan satu daripada cara yang Allah izinkan. Jadi syukur alhamdulillah Umi dapat memulakan kehadiran datang ke JKR. Umi tak kira berapa orang dah. Kita kata ambil kira kalau majlis ilmu Allah yang akan tanya, kita dapat jawapan dengan Allah. Sebab itu bila make telefon Umi kata kita terus no problem. Berapa orang mati kira. Kerana Allah tidak melihat berapa jumlah, tapi Allah melihat berapa orang yang benar-benar ikhlas. Berapa orang yang benar-benar redha dengan apa yang sedang dialami dan sebagainya. Maka hari ini kemarin kita dah melalui dan menyambut Isra Mi'raj. Apa buah yang kita petik setakat ini? Buah biasa yang kita petik, pertama kita kata daripada 50 dapat 5. Apa kebaikan yang kita dapat dari situ? Allah perintahkan mula turun perintahnya 50, akhirnya jadi 5. Apa gambaran yang kita boleh nampak? Apa ibrah yang kita boleh ambil? Kekuatan untuk kita merasa bahawa kita ini manusia paling bertuah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pengasih. Allah beri kita kemudahan semudah-mudahnya. Daripada 100% pergi 5% ke 1% kot, 50 ke 5, betul? Artinya Allah bagi kita tanda sayang sangat dengan kita ni. Kalau kita tak dapat rasa daripada angka 50 pergi 5 itu merupakan hadiah terbesar dari Allah, maka rugilah kita. Kita tak dapat nak pertama nak taat dan nak dekat. 50 pergi 5, bayangkan. Kalau ada orang jual barang lah harganya 50. Kalau dengan puan saya bagi RM5 je, nak tak? Apa perasaan kalau masa tu? Ya Allah, terima kasih. Ui. Betul tidak? Bagaimana penghargaan kita kepada dari 50 ke 5 itu, terima kasihnya besar mana dengan Allah. Syukurnya berapa besar dengan Allah. Taatnya berapa ketat dengan Allah. Rindunya pada Allah berapa besar. Ini yang kita nak suka balik. Setiap saat harus makin bertambah dekat. Ini kekuatan. Okay? Sebab itu rasa syukur tak boleh disebut rasa syukur kalau tak ada bukti. Bukti syukur kita dengan adanya Isra Mi'raj bukan doa ya Allah tolong berkat kami bulan Rejab sampai ke bulan Syaban sampai ke bulan Ramadan. Bukan itu saja. Tapi kekuatan yang kita nak angkat, ya Allah, setiap kali Isra Mi'raj, ya Allah, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Kenapa kami tak rasa sayang? Kenapa kami tak memikirkan inilah yang paling agung? Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Jadi kekuatan ini kalau tanggal Isra Mi'raj kosong pada kita. Bermakna Isra Mi'raj tidak membuat kita lebih dekat dan lebih taat dengan Allah. Lebih merasa, ya Allah, beruntungnya aku. Jadi umat Rasulullah, umat anak Nabi yang paling Allah sayang sampai 5. Dari 50 pergi 5 saja. Ada tak perasaan rasa sangat-sangat berbahagia ini? Ada tak perasaan sangat-sangat terima kasih ini? Ini salah satu kekuatan yang kita nak angkat, yang boleh menggugah jiwa kita. Menggugah jiwa kita untuk merasa bahawa, ya Allah, cinta tak kita dengan Rasulullah? Bertambah tak cinta kita? Bertambah tak rindu kita? Naik berapa kali, turun naik, bukan dekat. Nabi Musa di lapisan ke berapa? Di langit ke berapa? Entahlah, tak tahu langit berapa. Atas sekali Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Musa, maknanya turun 2 tangga, satu langit dengan satu langit yang satu lagi bukan dekat. Boleh nampak? Sebab itu kita meneliti perjalanan Isra Mi'raj itu, teliti dengan mata hati.
Kita teliti dengan nasihat supaya kita merasa Rasulullah tu, ya Allah, untungnya aku jadi pengikut Rasulullah. Sayangnya Allah pada Rasulullah, cintanya Allah pada Rasulullah. Bagaimana cinta aku dengan Rasulullah? Bagaimana cinta aku dengan Allah? Ini yang buat kita harus menangis malam Isra Mi'raj. Tapi kita tak pernah angkat ini dalam keluarga. Kita tak pernah angkat ini dalam jiwa. Kita tak pernah rasa ini secara peribadi pun. Tahu-tahu, ya Allah, malam tadi ya Isra Mi'raj. Nampak tak? Ini yang tanggal. Sebab itu roh Isra Mi'raj tak lekat ke kita. Roh Isra Mi'raj tidak tertampal ke dahi kita. Okey, aku rindu Rasulullah kerana Allah sangat rindu dengan dia, sayang dengan dia, sampai dari 50 tukar jadi 5. Itu pun Nabi Musa pergilah lagi sekali, minta lagi sikit. Aku malu. Kalau kita lah rasa dari 50 dapat 5, nak minta lagi tak? Kau ambil RM5, okey lah, lelong kan? Malu. Tapi Allah punya cinta, Allah punya sayang. Ini yang boleh membungkah kekuatan supaya cinta kita bukan cinta ilmunya semata-mata. Kalau cerita pengetahuannya semata-mata tanpa diangkat dengan mata hati, kita rasa kosong. Berapa orang nangis malam Isra Mi'raj? Berapa orang baca surah Israel nangis? Macam mana berapa orang rasa dia sangat bertuah? Umat paling ramai ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berapa je umat? Ada Nabi yang umatnya 3 orang ya. Okay. Ada umat Nabi yang 10 orang je. Okay. Nabi Nuh 900 tahun. Betul? Setiap 10 tahun dapat 1 orang pengikut. Bayangkan, Nabi 23 tahun, 10 tahun di Mekah, 13 tahun dah pindah, dapat berapa? Hampir sebelah dunia ini umat Muhammad. Sebab itu kita harus pertama mengangkat diri kita, berasa betapa beruntungnya jadi pengikut Rasulullah. Sebab itu bila orang WhatsApp ceritanya, siapa yang nak murtad lah? Sajat. Mereka kata ini kosong Tuhannya. Dia tak nampak hebatnya Allah, dia tak nampak hebatnya Rasulullah. Sebab itu nak meninggalkannya macam tinggal rumah kosong ni. Macam nak pindah dia ke rumah Ni bila tengok dia punya video tu, ya Allah, ya Tuhan, di mana agaknya dakwah kita selama hari ni? Tak sampai ke anak kita yang sudah berumur 20 lebih tahun. Bermakna dia dah jumpa macam-macam pendakwah, tapi tak lekat. Adakah tak lekat sebab dia, disebabkan keturunan dia, disebabkan didikan dia, ataupun persekitaran dia, ataupun apa yang dia nak? Kalau boleh jadi pada saja, tak heran jadi ke anak kita. Sebab perangai anak kita pun tak jauh beza dengan perangai dia. Okay. Sebab kalau dia boleh kata buka cakap begitu, Mi punya sedih. Kalau kau nak buatlah diam-diam. Tak payah iklan ke orang lain. Kamu menghina diri kamu, menghina bangsa kamu, menghina agama kamu, menghina Tuhan kamu, menghina Nabi kamu, menghina Al-Quran kamu. Nampak tak? Bukan tak saja itu dia punya hal. Taklah. Tak. Kita bukan bincang dianya, tapi bincang bangsanya, bincang keturunannya, bincang mak bapaknya. Ni aku kata, kerana apa? Tanggal. Tengok agama tanggal. Tengok agama tidak membawa dia lekat. Lagi banyak belajar agama, lagi banyak pergi, dah tengok Kaabah, dah tengok Mekah, dah tengok segala, tapi kosong. Tanggal terus. Boleh bayang? Kita ni mungkin masih boleh yakin, tapi anak cucu kita yang solatnya entah ke mana. Sebab itu Isra Mi'raj ini mesti diangkat di rumah sendiri, nak bagi tahu ke anak cucu kita. Okey? Nak bagi tahu ke anak kita bahawa solat ni mahal sangat. Tak ada perintah yang lebih mahal dari solat.
Tapi kalau kita pun tak buat majlis anak kita, cucu kita, anak kita pun tak kisah. Kalau cuti tahulah, kalau kat awak marah, oh ni apa? Oh holiday. Kenapa holiday tak cikgu cakap holiday? Nampak tak? Jadi kalau kita tak buat, Umi pada Umi gini je. Kalau kita ada ilmunya tapi keyakinannya tanggal, maka kepercayaannya ada, keyakinannya hilang, kita tak rasa apa-apa. We don't feel anything. Ada rasa apa-apa Isra Mi'raj? Tak rasa. Kita rasa malam Lailatul Qadar, itu pun ala kadar. Okay? Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka sekali lagi minta tidak bercadang untuk menghurai Isra Mi'raj, tapi mengangkat inti utama dia. Sebab kalau tak ada benda ini, roh ini dalam diri kita, kita tak rasa Isra Mi'raj itu penting. Kita tak rasa Rejab ini, bulan haram ini mahal. Rasa tak bulan Rejab ni mahal? Apa bezanya Rejab dengan Syaban? Apa bezanya Rejab dengan sebelum Rejab? Kita lalui seperti biasa. Sedangkan siapa yang buat baik di bulan Rejab, double triple pahalanya. Sebab itu dia termasuk dalam bulan haram. Tapi bulan haram pada kita ada tak kekuatan? Bulan haram tak bulan haram, ada tak ada beza ibadah kita? Ada rasa tak rasa, ya Allah kita masuk bulan haram, ya Allah aku nak puasa banyak sikit, aku nak hilang dosa, aku nak kurang dosa, ya Allah aku nak baiki diri, ya Allah aku nak tambah, ya Allah kalau surah kecil aku nak jadi surah besar, ya Allah. Ni yang nak diangkat. Minta maaf banyak, mungkin ilmunya tak banyak, tapi kalau ilmunya sikit pun, tapi kita pegang dengan keyakinan, bukan hanya dengan kepercayaan. Apa beza kepercayaan dan keyakinan? Siapa percaya Allah ada? Percaya. Dulu dah percaya dah. Tapi sejauh mana kamu yakin? Sejauh mana kamu dapat elak dosa? Sejauh mana kamu dapat buat pahala? Sejauh mana kamu rindu? Sejauh mana kamu cinta? Sejauh mana kamu mampu berkorban? Sebab itu Bina bercakap tentang tembias Yahudi, tembiasnya munafik. Kita percaya ada Allah, tapi keyakinannya tumpas, keyakinan dah halu. Sebab itu doa Nabi yang tidak pernah ditinggal, ya Allah ya Tuhan, kurniakan kami iman yang kukuh, ya Allah. Kurniakan kami hati yang khusyuk, ya Allah. Kurniakan kami keyakinan yang kental, ya Allah. Kurniakan kami jalan yang lurus, ya Allah. Kurniakan kami, ya Allah, agama yang lurus, ya Allah. Ini doa Nabi. Sebab kalau ada ilmu tapi tak ada keyakinan, macam ada baju tak pakai, macam ada makanan tapi tak makan, ada ubat tapi tak makan. Mana mungkin ubat itu boleh membantu? Ini yang kita nak angkat sekukuh-kukuhnya. Walaupun dia sudah berlalu, tapi dia tidak boleh berlalu dalam otak kita. Kita nak nampak bulan Rejab ini bulan memula mendouble-doublekan ibadah, mendouble-doublekan kebaikan, dan mendouble-doublekan sedekah. Sebab pahalanya double triple. Tak payah tunggu Ramadan, tak tahu sempat ke tidak Ramadan. Kenapa Allah bagi Rejab itulah dulu tadi bulan haram, tercerai daripada tiga-tiga bulan yang lain? Sebab nak prepare kita, clean yourself, make sure you upgrade your serving, your pemberian, your hadiah, your zikir, your surah. Get ready, clean yourself. Sebab bulan haram, bulan bersih. Tak boleh gaduh, tak boleh itu, tak boleh ini, semua tak boleh. Yang buruk semua diam. Yang jahat di Mekah pun baik. Ini untuk kafir Quraisy ni, bukan untuk kita sebenarnya asalnya. Tapi tak, orang jahat yang musyrik pun boleh jadi baik di bulan ini. Kenapa kita tak angkat bulan ini? Aku nak double triplekan ibadah, aku nak double triplekan sedekah, aku nak double triplekan, nak buang dosa-dosa ni, ya Allah, aku nak taubat banyak, aku nak beristighfar 1 juta. Kerana aku tak tahu aku jumpa lagi Rejab ke tidak. Aku sempat agak jumpa Syaban ke tidak. Sebab Nabi kata Syaban adalah bulan yang dilupakan. Bila bulan yang dilupakan, dia terselit in between the two big things. Orang ingat Rejab, orang ingat Ramadan.
Apalagi doa jadi di tengah-tengah, ya Allah berkatkan bulan Rejab, Syaban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Orang sekarang dah fikir Ramadan dah. Orang dah tak fikir Syaban. Nabi start puasa banyak di bulan Rejab. Walaupun sahabat kata kadang-kadang aku nampak dia macam tak berbuka-buka, tapi kadang-kadang aku nampak dia macam tak puasa. Kerana banyak taklah sangat sama sebanyak Nabi berpuasa di bulan Syaban. Kalau kita kaku kita pengikut Rasulullah, kita kagum dengan kehadiran Rasulullah dalam diri kita. Dia hadir di luar kita ke di dalam kita? Kalau kita dari segi kejiwaannya, dari segi kejiwaannya kita mesti masukkan ke jiwa kita. Sebab tu bila orang bercakap, bila sajat minta orang hantarlah 2-3 orangnya, doktor kita nak buat apa, kita nak buat apa. Mereka kata, ya Allah, kamu letak, kamu bagikan aku makluman ini, ya Allah. Lukanya tak terkata, ya Allah. Nak membaiki ni punya susah. Tapi dia senang-senang dia cakap nak keluar. Bukan kita sayang dia. Okay? Tapi kegagalan kita, kegagalan mak bapak ni. Sebab dia tak pernah jumpa cerita tentang akhirat. Bahawa di akhirat esok kamu akan bergaduh dengan mak bapak kamu. Kamu akan bergaduh dengan adik-beradik kamu. Aku buat dosa, kenapa hang tak cakap? Aku buat salah, kenapa mak tak cakap apa? Kenapa mak tak larang aku buat benda salah? Semua bergaduh sebab bercakap. Tapi sebab tak ada ilmu itu, mak dia, ayah dia. Okay. Tak, kesian jadi mak ayah. Mengandungkan 9 bulan 10 hari, membesarkan sampai jadi orang besar, sampai dewasa. Boleh nampak? Kalau ini boleh terjadi pada sajat, dia boleh terjadi pada semua orang. Itu contoh yang kita paling takut. Seperti Habil dan Qabil, anak Nabi, jadi contoh pertama pembunuhan. Dia dapat dosa semua pembunuhan yang berlaku selepas itu. Daripada Nabi Adam sampai ke kiamat, siapa je yang membunuh, dia dapat hadiahnya. Kerana dia jadi contoh. Nampak tak? Contoh pembunuhan, dosanya tertanggung, habis semua. You bayang macam mana anak Nabi. Boleh nampak? Kita siapa? Nabi bukan, ulama bukan. Siapa nak jamin anak kita jumpa Islam? Siapa jamin anak kita jumpa syurga? Siapa jamin anak kita dapat rezeki halal? Siapa jamin anak kita dapat nikah dengan orang soleh? Anak-anak Tafiz ni nikah dengan playboy, jadi apa? Sebab anak kita dah berkenal. You nak cakap macam mana? Jumpa kat mana? Facebook. Okay. Jumpa Facebook bukan tahu orangnya macam mana. Kita nampak macam okey, tapi bila dah kahwin, ini cerita balik cerita kaunseling lah. Walaupun PKP berlambak maksiat berlaku hampir setiap hari, seminggu tak tahu. Sangat-sangat sedih. Walaupun Allah dah turunkan bala sebala-balanya. Bukan orang kecil, bukan orang haloi-haloi, bukan orang gaji 1,000, 2,000, bukan orang tak ada makan, tak ada minum. Orang yang gajinya puluh ribu. CEO, senior managers, doctors. Ya Allah, ya Tuhan. Dalam keadaan kita diuji, dalam keadaan musibah. Tapi yang senang lenang ni, yang gaji tak cukup, yang boleh buat tilam ni, okay, langsung tak nampak Tuhan. Nampak isteri punya cantik, isteri doktor, suami doktor, jadi belaci je pun doktor, suaminya pun doktor. You bayang macam mana dalam keadaan PKP ni, dalam keadaan coronavirus ni. Rasa-rasa agak-agak anak kita selamat tak? Saya kata, you are professional. How to call you are professional kalau perangai lebih buruk? Okay. Ni contoh. Mi bila tak bagi datang salah, bagi datang sakit perut. Allah bagi kamu lambat duit. Doktor berapa banyak bulan sikit? 30-40 kan? Okay. Contoh. Itu yang kecil-kecilnya. Yang besar-besar tu, yang senior-senior, yang specialist gajah rimau tu, berapa banyak? Mi kata Allah lambat semua nikmat kat kamu. Allah tunjuk kuasa Allah kat kamu. Kamu urus apa benda? Frontliners. Kamu urus corona.
tapi tak masuk ke hati kamu sentuhan Allah, sehingga kamu terus lawan Allah. Sampai terperangkap red-handed by the isteri. Lebah yang isteri, ya Allah. Contoh. Ini contoh. Maknanya walaupun corona tidak membuat orang berhenti buat maksiat, macam mana Allah nak angkat? Macam mana Allah nak angkat doa kita? Berdoa, semua kita berdoa, tapi yang berdoa itu syaitan besar-besar. Doktor, suami saya tahajud, doktor. Saya tahu kalau tahajud kenapa PL-nya gini. Saya kejut dia tahajud, dia bangun, doktor. Jasadnya dah tahajud. Isi esoknya terus lagi berzina, tak letih gitu. Bukan nak memunggah siapa-siapa punya keburukan, tapi nak menceritakan walaupun Allah dah nyak kita dengan musuh yang paling tak nampak, tapi bukan semua orang dapat rasa sentuhan Allah. Tak ramai yang dapat rasa Allah murka dengan kita. Allah nak panggil kita balik jumpa Allah, balik dekat dengan Allah. Kita berdoa, orang tua berdoa, orang muda berdoa, sayang kanak-kanak, sayang warga emas. Tapi yang tengah 40-an ni semua terus terjebak dalam segala benda. Frontliner tak balik-balik. Balik tidur sebilik dengan orang, apa hal? Ini contoh. Walaupun terlibat langsung ni dengan itu yang Umi kata, ya Allah, jawab-jawab Umi kata, Umi yang sakit perut bila melihat kes-kes begitu. Maka kekuatan yang kita nak angkat sekali lagi. Maka sekali lagi kita melihat mengapa doa kita tidak terangkat. Satu daripada semua-semua, apa yang paling Allah benci, kita belajar semua apa yang Allah nak. Kita belajar semua apa yang Allah suka, tapi kita tak belajar apa yang Allah benci. Bila kita tak belajar apa yang Allah benci, maka orang yang solat yang sama, mengumpat yang sama, kedekut yang sama, sombong yang sama. Pasal apa? Kenapa? Nak salahkan anak-anak kita ke? Tak. Orang yang serban haji, ramai yang muda. Pakcik tu. Bahasa, ya Rabbi. Walaupun orang masjid, orang surah, bahasanya sangatlah menakutkan, sangatlah memalukan, sangatlah memilukan. Umi kemarin diuji Allah. Semalam jiran depan rumah, sebelum sehari sebelum tu jiran sebelah rumah, jalan yang sama, sampai Kardiah kata, Kak B, jalan rumah doktor ni, jalan rumah Kak B ni dah familiar sangat dengan malaikat maut. Orang yang datang meraihkan kematian yang kemarin, malam tu juga berangkat. Artinya, dan dua-dua meninggal dalam keadaan tak ada nazak yang panjang. Min nak kongsi je. Artinya nazaknya pendek, 2 jam, sejam. Kerana sudah ada sakit yang sangat panjang. Jadi pada yang sakit, sabar. Sabar, bahagia dengan sakit yang Allah bagi. Kerana siapa yang sudah panjang sakitnya, pertama, kalau dia redha, Allah ampun. Bila Allah ampun, nazaknya mudah. Jiran sebelah mi petang tengah hari tu, pukul 11.30 tu masih balik dari hospital. Dia kerja manis nak tukar bandage. Pukul 1 berangkat. Mi bila dengar berita tu, ya ke dok? Tanya anak, tadi doktor kata apa kat hospital? Tak ada apa, mak sihat. Tak tahunya kita kematian sangat dekat. Kematian sangat dekat. Maka sekali lagi tu dia kata, ya Allah, syukur untungnya dia Allah bagi sakit, tapi sakratul mautnya sikit mudah sangat. Yang seorang yang depan rumah tu pun mudah sangat. Tengah tidur macam terbatuk sikit, jalan, tak sempat cakap apa. Itu satu. Sebab itu nak bagi tahu pada yang sakit, jangan keluh kesah. Sebab panjang kisah Nabi SAW, kalau kita datang jumpa Rasulullah kerana dia penyakit sawan. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan aku kerana aku ada penyakit sawan. Nabi kata apa? Kamu pilih, ada 2 pilihan. Kamu nak aku doakan ke atau kamu nak sabar? Sakit sawan kan dia sekali menyerang. Kalau kamu pilih sabar, kamu calon syurga. Tapi kalau kau pilih nak aku doakan, kamu akan sihat. Agak-agak apa yang dipilih oleh gadis tadi?
Agak-agak. Kalau kita macam mana? Garanti nak sihat. Sebab itu pergi hospital. Mi pilih nak sabar. Jangan main. Kalau kamu Allah janjikan, Rasulullah kata kalau kamu sabar kamu masuk syurga. Yes. Saya pilih, saya nak sabar. Tapi dia kata, ya Rasulullah tolong doakan aku, bila aku kena sawan aku tak perasan aurat aku terbuka. Okay, maka doakan dengan Allah supaya ketika aku kena sawan aurat aku tertutup. Dan mengikut maklumatnya masa dia meninggal pun auratnya tetap tertutup. Ini contoh. Maknanya kekuatan-kekuatan. Kalau kamu sabar, sabarlah. Bila sabar kita tak cerita banyak ke orang sakit kita. Diam-diam. Kalau patut makan ubat. Lama tak nampak. Alahai, banyak wajah kat rumah. Kan cuti setahun dah. Dari bulan 3 ke bulan 3. Betul? Nampaklah putih sikit. Tak kena cahaya aku. Sebab dia kata, doktor makin lawa. Udah cuti setahun yang bermain. Contoh. Maka kekuatan yang kita nak angkat, bagaimana kita nak rasa kita ni sabar ke tak sabar. Mengapa doa kita selama hari ni tak dapat diangkat? Maka sekali lagi kita nak bangun. Apa yang dia benci Allah yang kita tahu? Selain zina, mabuk, apa semua-semua. Yang paling besar yang Allah paling benci apa? Ngaji punya lama jawab. Dah lama tak jumpa. Kalau live tu betul tak boleh jawab. Boleh tulis. Ini dah boleh jawab. Jawablah. Agak-agak apa yang perempuan tahu? Apa yang Allah paling benci? Tembak je lah. Umi bukan nak hukum pun. Ya Allah, doktor ni saya tanya ceramah je lah. Ha? Sihir lagi. Syirik. Nak sebut sihir kan sebut syirik. Jadi kalau dengan muka nangis sebut syirik, sebut sihir. Contoh. Lain daripada syirik? Mengumpat. Itu boleh kita minta ampun lah itu. Maka dia dosa. Okay? Tapi boleh dibantu dengan taubat. Betul? Tapi kalau tadi syirik, tak ada taubat. Okay? Itu yang pertama paling besar. Yang kedua paling besar apa? Munafik. Okay? Sebelum ambil kita, munafik ada 2 jenis. InsyaAllah cepatnya jam dia macam. Minta ampun. Okay. Munafik ada 2. Satu munafik perbuatan, munafik amal. Okay? Nifak perbuatan namanya. Nifak tu perbuatannya, munafik itu orangnya. Okay? Kalau sebut munafik itu orangnya. Kalau nifak itu apa yang dia buat. Okay? Kita belajar munafik, kita tahu apa je? Munafik kata-kata. 3. Kita tahu 3 saja kan? Yang paling popular yang pertama Nabi sebut apa? Kalau bercakap bohong. Janji mungkir. Mungkir janji, okey? Apa lagi satu? Itulah kita itu yang kita tahu. Ini yang ngaji ni. Saja bukan nak marah pun, lama tak jumpa. Doktor dia takut nyok-nyok, tak payah nyok-nyok. Memalukan je. Tak amanah. Orang hebat ni memang jangan simpan ilmu. Kalau simpan dia jadi batu, kalau dipakai jadi berlian. Nak pakai ke tak nak pakai? Maka yang kita tahu itu yang paling simple. Bermakna itu yang disebut Rasulullah itu ialah munafik perbuatan, amalan. Okay? Munafik yang tidak menyebabkan orang itu gugur agamanya. Okay? Kalau dia bertaubat, Allah terima. Tapi ada lagi satu munafik yang kita kata munafik i'tiqad. Munafik keyakinan. Dia memang dia dah yakin dia tidak pegang iman, tapi dia pegang munafik yang paling benci dengan Allah, paling benci dengan Quran, paling benci dengan Rasulullah, dan paling benci dengan orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang dekat dengan agama dan orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan Rasulullah. Ini kekuatan. Sebab itu ramai ulama kena kritik. Orang ni salah, orang ni tak betul, orang ni itu, orang ni sesat, orang ni kenapa? Okay. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kita bimbang kenapa doa kita tidak terangkat. Pertama, kita masih ada jumpa namanya tadi yang yang penipu, yang dusta. Kalau bercakap dusta.
Jadi dari hari ini sampai kiamat, tolong minta dengan Allah di bulan terbaik ini, ya Allah ya Tuhanku, matikan lidah aku untuk berdusta, keluhkan lidah aku untuk berdusta. Aku nak walau kecil, walaupun dengan anak kecil, janji nak beli gula-gula tak beli, minta maaf, kamu termasuk munafik. Adik-beradik, mak, ayah, anak, jangan kata anak lah, anak kita suka kita lah. Suami, jangan. Mengapa doa kita tak terangkat? Kenapa anak kita ni dah buih-buih nasihat tapi tak pakai? Dia lalu yong. Kerana apa? Dalam diri kita masih ada tempias-tempias munafik. Walaupun kita ngaku beriman. Sebab orang munafik pakai macam kita, mengaku macam kita, betul dia pandai bahasa Arabnya high class, berasa-rasa. Al-Qurannya high class, kisah Nabinya high class. Menghurai tentang hadis Nabi, kita tengah-ngah. Tapi dalam kepala dia, Nabi itu hanya tokoh sejarah, nothing else. Nabi itu tokoh sejarah sahaja, nothing big. Kenapa dia nak bangga-bangga sangat? Dia bukan manusia. Manusia mesti dibuat silap, betul ke tak? Itu keyakinan mereka. Al-Quran, ya Rabbi, ada orang tafsir sendiri-sendiri, ulanglah macam mana? Dia boleh tengok begini. Oh, cantiknya. Dia melihat ayat Quran mengikut kepentingan dia. Dia pakai macam kita, nampak macam warak depan orang ramai. Di belakang orang dia jadi hantu balik. Maka kekuatan-kekuatan, kalau kata-kata Al-Quran sebut macam-macam contoh, okay? Sebab itu kita katakan salah satu benda yang paling dibenci Allah adalah munafik. Syirik dah tentu sah-sah. Okay. Sah jelas. Yang jadi susah yang kita terperangkap. Sebab itu kita tak benci syirik. Apa sebab kita tak benci? Orang tu kebomo kau, orang tu mandi bunga kau, orang tu apa-apalah. Percaya ada syurga ke dok? Siapa tak percaya ada syurga? Siapa percaya ada syurga? Siapa nak pergi syurga? Ngangguk. Buatnya sama, tak layak nak masuk syurga. Kalau masa ada, tak payah sebutlah 30-40. Kalau ikut setengah kitab 50 sifat munafik. Kami tidak bertujuan untuk mengurai semua. Okay? Maka kalau kita kata kita masih ada tempias munafik ini, semua ibadah kita tertolak kecuali bertaubat. Itu kalau kita kata munafik perbuatan tadi, atau munafik amal tadi. Tapi kalau munafik iktikad, maknanya dia memang sudah berkeyakinan, memasukkan dalam hati kita, aku memang benci dengan Islam. Sebab itu orang macam ni akan sokong bukan Islam untuk entak orang Islam. Dia akan buruk-burukkan orang Islam tapi angkat-angkat orang kafir. Banyak dah, sangat banyak. Tak payah teruk kalau heran-heran sangat pakai macam mana pun sama ke, buat macam mana pun serupa je, makan je lah, tak usah tanya dari mana. Nampak tak? Maka ini yang kita kata tempias. Kalau kita tak angkat ini masuk dalam diri kita, berdusta sudah jadi biasa. Sebab itu tak berkat, itu terangkat. Sampai sekarang kita masih terlibat dengan rasuah, betul? Kita masih terlibat dengan benda-benda palsu, betul? Kita masih terlibat dengan lidah yang bercabang 10. Pagi cakap lain, petang cakap lain. Apa sebab? Okay? Negara kita terancam sangat-sangat sebab sifat munafik ini sudah menjadi raja dalam diri kita. Okay? Daripada atas sampai bawah. Kadang-kadang ustaz begitu rasa, cakap kejap lain, dajat lain. Contoh bukan nak kata buruk kat ustaz, kan ceramah mati terus pula. Kita tak boleh garanti serbannya besar ke tak besar ke, jubahnya labur ke, sapu sampah ke, sapu lantai ke. Nak pastikan dia benar-benar jujur atau tidak. Okay? Kalau mungkin dengan jemaah dia jujur, tapi dengan isterinya jujur tak? Dengan anak-anaknya jujur tak? Itu untungnya di kaunselor ni. Bila isteri orang besar-besar, orang hebat-hebat ni, alah doktor mesti kenal dia. Dia pun berceramah juga. Aduh, kau koyak mulut kan, cakap je lah. Sebab kita tak nak meneka-neka. Bila meneka-neka dah dosa. Kalau nak bagi tahu, okay. Doktor mesti kenal suami saya. Ini cerita kahwin dengan artis. Mesti kenal punya. Masya Allah, kenapa awak pasti sangat saya kenal?
Apa bukti yang awak pasti saya kenal suami awak? Sebab dia begini. Ampun tuanku, saya ni banyak benar tak kenal daripada kenal. Barulah bagi nama, suruh tengok kat Facebook lah, tengok dalam Google lah. Gila ke? Nampak suruh saya cari maksiat yang suami buat supaya kenal. Tak nak kenal, awak nak bagi. Kalau awak tak nak cerita, dah. Saya pun tak nak tanya namanya siapa. Boleh nampak punya nak bohong, punya nak sembunyi. Maka kahwinnya berbohong, kahwinnya sembunyi. Agak-agak dusta ke bukan? Mana mungkin perkahwinannya berkah, mana mungkin anaknya berkah. Jadi anak dah mula gini ya. Saya benci ayah saya tak suka ayah saya menyampah tahu ayah saya. Bila balik anak buat tak tahu je semua. Akhirnya ayah buat apa? Saya tak nak balik, anak-anak buat tak tahu dengan saya. Dia terlupa. Cakapnya tak pandang yang besar. Maka kita dengan keluarga dulu. Berapa banyak suami kita bohong kita? Cuba cerita ni malam Isra Mi'raj kita lepas lah. Dia sebut sahabat tu tanya suami, awak agak bohong saya selama hari ni lah, banyak tak? Okay? Awak pernah tipu saya tak? Saya tahu saya banyak kena tipu. Tapi saya nak tahu banyak mana ada. Awak rasa nak bohong lagi ke tak? Ini malam nisfu Sya'ban ni. Saya nak doa ni. Kan? 5 malam doa terangkat. Betul? Satu daripadanya apa? Malam nisfu Sya'ban. Cakap dengan suami awak ni bohong lagi ke tak sampai sekarang? Awak jadi orang munafik. Saya tak nak lah tidur dengan munafik. Nampak tak? Saya berdoa, awak munafik. Tak, kita tolak balik. Penat doa, nangis dah ni. Kan isteri berdoa macam-macam kan? Jadikan suami saya, jadikan anak saya. Tapi suaminya munafik. Nampak tak? Oleh itu kita jadi bodyguardnya. Tengok tunggu nafsu Sya'ban. Apa kata Isra Mi'raj dah lepas. Malam ni, dekat ke dia, malam ni nafsu Sya'ban doa terangkat. Doa Allah tunai. Saya nak awak doa, awak nak saya doa pun untuk awak. Doakan saya supaya tak menipu lagi. Tak dusta lagi. Nampak tak? Saya nak jadi isteri suami yang amanah, tak ada girlfriend lagi. Nampak tak? Boleh ke tak boleh? Berani tak cakap? Tak bangun, tak hidup. Tapi sebab lepas Isya tak adalah tidur lagi, betul? 3 doa selepas 3 Yasin. Apa doanya? Ya Allah, itu aku kurniakan aku suami yang tak ada sifat munafik. Mau tak? Mampu ke tak? Kan? Bagi pemurah, bagi penyayang, tapi munafik. Berjadah apa? Nampak tak? Bercakap bohong, pergi dapat kerja tak amanah, kemudian janji tak pernah tunai. Dan tak apa, ayah dapat gaji, entah yang beli laptop untuk kamu. Okey. Habis gaji dah 10 kali gaji dah. Tak nampak juga laptopnya. Mana mungkin setelah kamu berjanji dan kamu tak tunai tanpa memberikan apa-apa alasan yang munasabah. Alasan ada 4 lori. Betul tak? Sangat banyak alasan. Maka sekali lagi alasan yang Allah terima apa? Maka itu baru munafik yang kecil. Bila kata-kata nifak maknanya lubang yang terus. Depan orang macam ni, nanti lubang tu boleh terus masuk lubang sana, dia jadi lain. Okay, ingat tak macam mana kita kata mereka merasa mereka menipu Allah? Dalam Al-Baqarah ambil daripada 15. Dalam surah Al-Baqarah saja orang bertakwa berapa ayat? 4 ayat. First 4. Okay? Orang kafir 2. Orang munafik berapa? 14. Itu dalam surah yang sama. Okay? Dalam satu Al-Quran ada 48 cerita ayat yang mengisahkan orang munafik. Tapi kita tak pernah belajar. Bila tak pernah belajar, kita tak takut. Bila tak takut, dia makan kita. Okay? Kalau orang yang apa sebab orang kita masih tak habis rasuah? Sebab dah biasa kawan. Okay, dia kopi je. Bayangkan. Mi kata ada 3 minggu yang lalu kot, seorang pengusahawan yang usahakan jam terbalik tu. Jam apa nama entah? Jam tawaf. Minta maaf, ampun tuan. Doktor, saya nak datang, nak bagi jam kat doktor. Kena hidup apa hidup. Tiba-tiba nak datang bagi jam. You rasa-rasa macam mana? Atas alasan apa agak-agak? Cuba cerita sikit. Sebelum saya terima ni hadiah awak ni.
Memanglah dia bawa oleh orang yang kenal dengan Umi kan. Tapi Mi tanya tokehnya, for what reason you are giving me free benda 3-400 punya harga? Sebenarnya Umi, baru jumpa sebenar. Nampak tak? Jadi kalau sebenar kamu terbenar, benar. Kalau sebenar kamu tak terbenar, aku campak aja. Nampak tak? Jangan sampai itu jadi hadiah yang membuat amal kita hancur. Nasib baik bukan makanan. Okey, ada seorang hamba Allah hantar kurma. Cuba cerita sikit apa alasannya kurma ni. Mengapa saya kena bayar? Tak payah bayar doktor. For what reason? Nak minta doktor iklan gaji. Belum lagi buat iklannya. Dia dah bagilah iklan, belum post lagi. Tipus kat Mek contoh. Nak tolong jual. Mana ada alasan. Jangan terima. Alah, orang nak bagi, ambil je lah. Bodoh kau tak ambil no. Tahu tak? Ya, bodoh di dunia. Jangan bodoh depan Allah. Jangan terlalu mudah di lobi macam tu. Mesti tanya, mesti ada sebab kenapa dia nak bagi kita. Betul ke tidak? Maka sekali lagi kita katakan, dusta, khianat, okay? Fujur. Fujur maknanya apa? Orang yang suka bertengkar dan bila bertengkar nak menang. Orang yang melampaui batas. Kalau bergaduh, menang. Apa jadi apa aku menang. Tak letih kita. Dia datangkanlah apa segala hujah yang ada. Kalau kita tak kuat kekuatan yakin dengan Allah, kita yuk. Sebab itu orang yang sudah termasuk, dia seperti masuk dalam lubang buaya. Tidak akan mampu keluar lagi. Sebab dia akan ikut. Dia akan ikut. Ini kita belum tengok lagi pahaman pandangan lainnya. Yang Syiahnya, yang tak, yang Wahabinya, yang itu ini yang macam-macamnya lagi. Kita baru cakap apa yang paling Allah benci. Yang paling Allah benci selain daripada syirik adalah munafik. Dan sebab itu duduknya di mana? Di bawah keraknya neraka. Bila dia dalam bawah kerak dan tak ada pertolongan. Tak ada pertolongan. Maka kita nak kena faham bahawa yang antara yang paling Allah benci adalah munafik. Sebab itu kenapa kita tak takut? Kenapa kita suka? Dia pembohong, kita pembohong juga. Cikgu pun bohong juga. Bayang satu kelas cikgu bohong. Dia melahirkan murid apa? Murid yang berbohong. Mak bohong, anak bohong. Mak cakap, kalau ayah balik jangan cakap macam ni. Kau cakap macam ni. Letih tak kita? Ya Allah, kenapa balik lambat? Bila tu apa? Mengarang cerita nak bohong. Sebab kita tak ajar anak kita. Kamu bila bohong jadi munafik. Kamu jadi bohong, kamu calon neraka. Kalau bohong, ya Allah. Sebab ni masa anak kecil-kecil baca buku Isra Mi'raj, nanti lidahnya yang panjang gunting. Masa tu dia pun bukanlah belum ada rasional besar kan. Ingat panjang gunting, nanti orang pijak-pijak lidah. Takut tak? Daripada bohong dengan mencuri, yang mana anda nak? Tak, yang mana? Dia dua tanda. Cantik. Artinya kita kata bercakap senohong, gelama ikan duri. Cakap bohong, lama-lama mencuri. Kenapa yang Nabi kata jangan berdusta? Faham tak? Bila berdusta ujungnya apa? Merompak lanun. Sebab itu bunga-bunga munafik masuk sampai kamu terperangkap masuk lubang buaya. Okay? Ini kekuatan-kekuatan. Kemudian kita kata ingkar janji itu salah. Okay, Al-Quran menerangkan surah An-Nahl ada, surah Asyam ada. Kemudian kita kata dia malas ibadah. Siapa rajin ibadah? Mengaku siapa rajin ibadah? Siapa suka bangun malam kat tangan? Rajin ke malas? Tak berani ngaku dah. Dia salah satu. Kau tak rajin? Malas. Kalau malas mana jatuh apa? Munafik. Na'udzubillah min zalik. Takut yang nampak tak? Makna Allah mak semalasnya. Kalau dia pergi surau, pergi masjid, dia duduk last belakang sekali. Ya kan? Dia paling tak berkenan kalau imam baca surah panjang-panjang. Apa lah tu dia baca panjang-panjang, pendek udah lu. Nampak itu sebagian malas sangat. Dan malas kalau ujung terus jamak Zuhur dengan Asar. Habis make up. Nampak dah. Macam mana dia orang nak terangkan?
Macam mana doa kita dengan anak kita pun tak lepas. Usah lagi doa untuk umat. Kenapa umat kita susah berdoa untuk umat? Tak ada. Sebab untuk kita pun tak lepas. Untuk sahabat lagi letih. Kadang-kadang kita harap doa sahabat sebab kita tak gaduh banyak dengan sahabat. Dengan anak gaduh banyak. Oh, jangan main-main weh. Kita berong-berong banyak dengan anak-anak, betul? Dengan sahabat nak berong, dengan ambil malu lah pula. Dia mak, betul? Kalau pula dia solat, tadi kita kata malas ibadah, betul? Ibadah yang paling sikit. Siapa tahajudnya 10? Ngaku Muhammad Rasulullah, betul tak? Ni bukan nak hina siapa-siapa. Jangan rasa teruk doktor macam lah dia buat. Tak, kita tanya je, mana tahu. Kita nak tengok selut. Masya Allah. Sebab Nabi tahajudnya 10. Satu rakaat 3 juzuk. Setiap malam hatam Quran. Mana tak bengkak kaki, kita bengkak perut. Nampak ada? Kita ngaku umat Nabi, betul ke tidak? Maka kita nak kata kekuatan mantan munafik. Kalau dia berzikir nak sikit je. Nabi zikir 33 tu tak? Yang lain tu bid'ah. Ada tak orang cakap macam tu? Nabi solat 33 je. Nak solat. Nabi zikir 33, yang hang nak buat banyak-banyak sampai tak sebis sepanjang-panjang dah. Yang tak ada ilmu, kenapa kita senang ditipu oleh munafik? Sebab kita tak jelas dengan ilmu yang kita ada. Kita tak jelas dengan agama kita. Zikirlah banyak yang kamu nak. Nabi kata 33, jangan nak buat-buat yang Nabi tak buat. Faham? Masya Allah. Ada tak juga ayat tu? Nabi macam-macam ceritanya. Maka sebab itu kebangun kita kata, orang yang masuk tempias munafik, bila dia berzikir dia nak sikit je. Bila dia solat dia nak cepat. Hilang tamadinah, hilang apa? Artinya solatnya tertolak. Yang paling jelas lagi ialah kita kata dalil-dalilnya semua dalam Quran. Minta sebut banyak. Okey, kemudian kita mencela orang-orang soleh. Ustaz ni kan boleh harap doktor ni bukan betul kan? Allah. Dia mana dia sebut Quran, tahu-tahu makna-makna. Lantaklah dia nak kata apa pun. Kamu jangan terpengaruh. Yang penting kamu faham ke tidak? Yang penting mengangkat keyakinan ke tidak? Yang penting kamu rasa selesai tak? Nampak tak? Kalau pergi kuliah tak selesai, letih tak? Bila masuk kelas tasawuf memang baliknya wang. Okay, sampai akhirnya hilang rajin. Sebab cakap berpusing-pusing. Minta buku tak bagi, minta nota tak lepas. Aduh. Yang kamu dapat itu yang Allah izin, yang tak dapat Allah tak izin. Letih tak? Letih weh. Itu sebahagian daripada pengalaman Umilah masuk macam-macam. Jumpa-jumpa macam-macam manusia contohnya. Okey, jadi kekuatan yang kita nak pakai, siapa yang terlibat dalam mencela orang saleh, kamu tahu, kamu tak tahu, kamu kenal, kamu tak mana, tak payah cakap. Dr. Rubiah tu macam mana? Tak tahulah, okey je. Selesai. Dia tu memang laser. Dia tu memang kita pula nambah 4 kajang lagi. Walaupun kita kenal. Okay? Siapa pun kalau dia termasuk dalam orang yang kita pernah berguru. Berguru untuk berburu ke, berguru untuk silat ke, berguru untuk masak ke. Mak kita kan guru sepanjang hidup kita, belajar masak. Betul? Nak kelai ikan, kamu jangan melentang, malu. Serong. Itu guru lah tu. Sebab itu syukur kamu tidak akan terangkat kalau kamu tidak pernah bersyukur dengan orang yang pernah ajar kamu walaupun satu ilmu. Kalau kamu pernah belajar dengan seorang satu ilmu saja, tetap dia guru kamu. Ditanya sudah akhirat, kamu buat apa belajar dengan dia? Akhirnya kamu jadi macam mana? Kamu anggap dia macam mana? Kamu hormat dia macam mana? Kamu letak dia dekat mana? Letak di tangan atau letak di hati? Ni kekuatan. Sebab itu kekuatan kata mencela orang yang taat, mencela orang yang berjuang untuk agama adalah satu petanda paling besar. Dia tu sesat, dia tu begini, dia tu begini. Jangan. Tanda yang paling jelas etikatnya salah. Dia paling berkenan dengan orang-orang yang menghina Islam. Sebab itu kekuatan campur carilah. Dia selalu menggunakan sunnah Nabi, menggunakan Al-Quran, menggunakan hujah-hujah untuk kepentingan sendiri, bukan untuk membangun agama.
Maka kita nak bangun balik kekuatan, yakinlah bahawa munafik sudah melebar luas sehingga kita tak rasa malu buat salah. Orang berzina tak rasa apa-apa, tapi dia boleh diubat kalau dia bertaubat. Tapi munafik tak jumpa taubatnya, terutama tak ada munafik i'tiqad dia. Memang sepanjang hidup keyakinannya tak berkenan dengan Islam. Kulit luarnya macam Islam, tapi dalam sebab pakai macam kita, serban macam kita, jubah macam kita, tasbih macam kita, zikir macam kita. Sebab di depan khalayak dia nak mempengaruhi, tapi dia seorang-seorang. Saya kisah seorang anak tahfiz yang dia jumpa, dia ada kawan, seorang kawan tu beragam, tapi bila dia tamat tahfiz, dia pesantren, kamu ajarlah aku nak hijrah. Okey, ajar tahun-tahun sampai nampak dia hijrah. Nampak dia baik dah. Tapi ketika dia nazak, kawan ni datang, puas ajar ngucap, tak boleh ngucap, tak boleh sebut nama Allah. Okey, sebut tak tahu, tak boleh ngucap, tak boleh. Maka akhirnya dari saat dia macam ada sedar sikit, okey, sahabatnya pun bisik kat dia, yang aku tahu, yang aku faham, yang aku nampak, engkau dah hijrah. Okay, dah hijrah. Tapi kenapa kamu tak boleh lagi? Tak boleh sebut la ilaha illallah. Tak boleh sebut nama Allah. Aku hijrah masih di depan orang. Di belakang orang aku tetap juga minum khamar. Aku tetap juga buat apa yang aku nak. Aku tukar kulit. Okay, tapi aku tak tukar bila aku seorang-seorang. Ini dia kata wali Allah depan manusia, wali setan bila seorang-seorang. Inilah bapaknya munafik. Hati-hati, hati-hati. Jadi mudah-mudahan, sebab kita kata penanda kita ialah ketika kita nazak. Kalau kita minta maaf banyak, jangan. Maka kekuatan yang kita nak angkat sekarang ialah bagaimana untuk menjadikan kita orang yang benar-benar yakin akidah yang kita pegang ini tidak bercampur. Okay? Jadi artinya kita mesti mengkaji, jangan berhenti. Pertama, kaji apa itu munafik. Kedua, kaji apa yang kita belum tahu. Siapa yang tak mendalami ilmu tentang agamanya, dia senang dibeli oleh orang-orang munafik. Sebab itu kita lah, mi ada kes jiran bawa tuan guru, kita carilah. Umi selalu kalau ada orang ajak apa, kita google lah orang tu siapa, gitu gini kan. Tapi rasa-rasa aku ni buruk sangka lah pula yang ajak ni jiran. Ini pengalaman peribadi, okay? Sebab Umi dah tahulah ada sikit-sikit benda yang Nur Muhammad ni contoh, okay? Tapi bila jiran jemput, ya Allah, kalau aku mati dia tak datang pula besok, macam mana kan? Tak dapat pula Fatihah pergi. Jadi bila kita pergi, kita tanpa membawa apa-apa buruk sangka, tapi akhirnya terbukti yang kita tak berkenan tu ada kan. Jadi di situ kita kata, ya Allah, kalau kita tak belajar, kita tak boleh nak protect diri kita, dan tak boleh nak argue dengan dia. Tak argue tak apa, tapi boleh protect kita. That's not right, that's not tepat, that's not. Kita ada guard. Boleh nampak? Sebab itu jangan berhenti membaca kandungan Al-Quran. Jangan berhenti. Okay? Carilah tafsir yang paling mudah. Sekarang ada Quran My Time, Quran tu, Quran yang dekat TV dekat Hijrah tu, dia dah siap buku. Dah sekarang sampai juzuk ketiga ada bukunya. Okay, dia hurai sedetail-detailnya dan sepaling senang dengan contoh-contohnya sekali. Umi harganya RM30 sebiji. Dijual di Karangcraft. Okay? Jadi tolonglah itu, sebab dia engineer. Okay? Yang menjadi pentafsirnya tu engineer, tapi dia mendalami Al-Quran yang sangat hebat, ujung jari. Okay? Maka kalau ada kesempatan pergi Karangcraft cari benda, ataupun online boleh je. Okay? Sekarang ni dah dicetak dah juzuk ketiga ke juzuk keempat gitu. Okay? Ini baru dah ada 2 je, itu pun tak habis baca lagi contohnya. Atau dia hurai sedetail-detailnya dalam bahasa Melayu yang sangat baik. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini. Tolong bangun balik kekuatan. Okay? Umi cadangnya nak bercakap pasal syaitan. Okay? Mengenali syaitan. Itu bulan depan lah kot. Sebab ni nak jumpa puasa ni, syaitan bergajah-gajah. Betul? Nak bangun, ya Allah, dari kecil jadi besar jadi kecil. Mata sekejap nampak, sekejap tak nampak. Betul? Jadi tanda orang nafik bila tengok Quran, dia sangat berat.
Okay, bila tengok Quran dia sangat berat, bila pegang Quran dia rasa gelisah, baca semuka mata dah kedip-kedip. Itu dah bunga-bunganya. Itu kita kata gabungan kerja-kerja setan. Jadi insya-Allah bulan depan kau panjang umur, kau masih ada kelasnya. Kalau tak PKP lain kan ada banyak PKP sekarang kan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, kami panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya ya Allah kerana mengizinkan majlis ini ya Allah, satu-satunya majlis yang kau paling jaga ya Allah, majlis yang paling mahir di matamu ya Allah. Maka angkatlah kami ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, mudah urusan kami, jauhkan kami dari bencana coronavirus ya Allah. Atas izinmu sampai kami datang semula ke rumahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah usaha kami hari ini ya Allah dan hari-hari seterusnya ya Allah. Berkatilah umur kami ya Allah, sudah jauh kalian daripada serangan-serangan apa saja yang tidak cantik untuk kami ya Allah, agar kami mampu terus beribadah ya Allah. Kami mengharapkan keberkahan di bulan Syaban. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah, bulan terbaik matamu, dan juga mengharapkan terbaik di mata kami ya Allah. Maka bersihkan jiwa kami dari sekarang agar kami mampu untuk berpuasa di bulan Syaban sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kekasihmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak kami ya Allah, dosa sahabat dan kerabat kami, guru-guru kami, sekian muslimin dan muslimat yang masih hidup telah perangkai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhir usia kami dengan husnul khatimah sepanjang kemarin usia para walimu ya Allah. Jadikan ya Allah hari kami satu daripada taman-taman syurga, bukan satu daripada lubang-lubang neraka ya Allah. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang membahagiakan ya Allah. Kurniakan kami iman yang kukuh ya Allah. Kurniakan kami hati yang khusyuk ya Allah. Kurniakan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Kurniakan kami keyakinan yang tebal, tidak mudah tergugah ya Allah. Kurniakan kami ya Allah agama yang lurus ya Allah. Lindung kami dari ujian yang tak mampu kami lakukan ya Allah, dan jauh kami dari perasaan bergantung kepada manusia ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekali lagi menyusun jari mohon ampun dan maaf anda kata dia tak kena di mata dan hati, dan kerana kematian itu sangat dekat. Umi, anda kata tengah berita Umi meninggal, tolonglah izinkanlah lidahnya untuk menyebut, mengantar ke PPTH untuk Umi. Mudah-mudahan perjalanan Umi lebih mudah dan keribat di hadapan jemaah. Sebab Umi bila melihat kematian yang sangat-sangat dekat jaraknya, jadi sudah pastilah umur. Sebab umur tu muda-muda, yang meninggal tu jauh lebih muda daripada Umi. Jadi kalau dari situ kita kata mati tidak mengira umur. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan semoga kita diizinkan lagi itu sampai ke majlis-majlis seperti ini di mana pun kita berada. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali pada Umi, pada ada